أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali, marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terus menerus bagi kepada kita peluang untuk kita melaksanakan ibadah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di atas ada ayat Al-Quran juga. Wa aqimis solah ditulis Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat inilah yang akan mencegah kita daripada segala apa-apa yang merosakkan kita dalam kehidupan kita. Sebelum kita teruskan, kita sama-sama niat i'tikaf supaya pahala i'tikaf kita tidak terlepas sepanjang kita berada dalam majlis pada malam ini. Dan kita tajdid niat bahawa aku duduk ni untuk menuntut ilmu, untuk dengar benda yang baik, untuk baiki hubungan aku dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya bila kita balik kita dapat pakai apa yang kita dengar. Bukan seperti mana seekor kakak tua, dia dengar dia boleh ikut tapi dia tak faham apa yang dia buat. Kita bukan begitu. Kita manusia yang Allah bagi kepada kita, iaitu akal yang membezakan dengan makhluk lain. Mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sambungan kita akan baca, iaitu bab yang ke-6. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan pertemuan ini sehingga dah masuk ke bab yang ke-6. 5 bab dah kita lalui. Orang yang hadir dia dengarlah apa yang dah dibicara daripada bab yang pertama sehingga bab yang ke-6 pada malam ni. Tuan muslimin dan muslimat, ditanya kepada Al-Imam Al-Ghazali, kenapa kita ni dihidupkan lagi? Tak mati-mati kita ni. Tak mati. Saya selalu sebut. Sebab apa saya sebut? Sebab benda ni peringatan. Bila peringatan, benda yang kita perlu selalu diperbaharui. Apabila ada dalam diri kita peringatan itu, maka mudah-mudahan kita selamat dalam kita hidup. Ditanya kepada Imam Ghazali, sebab apa Allah ni hidupkan kita hari ni? Allah tak matikan lagi kita. Kalau kita tengok bulan ni, bulan 7 Julai tak? Hari ni 15. Berapa orang dah yang pergi meninggalkan kita? Hari raya baru ni, tak silap saya balik sembahyang raya tu, saya tengok di kubur Kaponibung, kubur kecil tu dekat traffic light, ada kubur situ kan, penuh orang. Dia kata Masya Allah, hari ni hari orang yang hari berkorban. Nabi Ibrahim AS, Allah uji dengan anaknya, mengorbankan anak. Allah perintah. Saya tengok ke kubur, saya tengok
Dia kata Allahu Akbar, ada orang meninggal hari ni. Dikira hari raya ni adalah hari satu kegembiraan bagi orang mukmin macam kita ni. Orang yang mengorbankan harta benda wang ringgit 750, 650, 600 kita korbankan. Kita hidupkan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, perintah yang diperintahkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Tetapi hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menguji keluarga demikian dengan mematikan salah seorang daripada keluarganya, mengorbankan. Dan Allah panjangkan umur kita lagi hari ini, sehingga hari ini, sehingga saat ini. Untuk apa? Kata Imam Ghazali, adalah tidak lain tidak bukan Allah nak bagi peluang kepada kamu untuk kamu bertaubat, terus menerus bertaubat di atas kesilapan yang kita pernah lakukan. Itu yang pertama. Perlu tak taubat? Perlu taubat. Kalau Imam Ghazali sebut seperti ini, pentingnya taubat, maka bagi kita adalah kewajipan untuk kita taubat. Sebab apa wajib? Kerana apabila seseorang tidak bertaubat, lalu dia balik kepada Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa dan mazmumah yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini. Yang kedua, kata Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi peluang kepada kita adalah untuk kita menambahkan ibadah kita kepada Allah. Peluang untuk kita tambah, untuk kita balancekan rencana timbangan kita pada apabila hari dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu timbangan itu apabila setelah berlakunya hari kiamat. Tetapi seseorang yang telah pergi meninggalkan kita, dia berhadapan dengan satu fitnah yang sangat besar apabila dia masuk ke alam barzakh, berpisahnya daripada alam dunia ke alam barzakh. Bermulalah fitnah yang sangat besar bagi mereka, melihat segala apa yang pernah mereka lakukan saat mereka hidup. Kerana telah pentingnya taubat, balik semula kepada Allah. Tuan-tuan, ayah-ayah, itulah apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, pentingnya perihal taubat ini. Dalam kita menuntut ilmu, penting juga kita tajdid niat, perbarui niat kita, supaya apa yang kita tuntut, kita belajar, menghabiskan masa kita, tenaga kita. Kalau anak kita belajar wang ringgit, pinjaman, kita habiskan segala-galanya ini adalah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini dalam bab yang ke-6, iaitu balasan orang yang makan riba. Qala muallif rahimahullahu taala dalam bab ke-6. Bab ke-6 ini membicarakan mengenai orang yang makan atau mengamalkan riba dalam urusannya. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri peringatan kepada kita dalam surah Ali Imran. Mungkin kita yang hafal Quran tahu ayat ni, dan kita biasa dengar ayat ni. Ayat bagi tahu kepada kita tentang riba. Allah menyeru dalam ayat ini, Allah menyeru dengan disebut
wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Inilah kehebatan Al-Quran. Ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah ni panggil kita penuh dengan kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang mukmin, wahai orang muslim. Allah panggil kita. Allah nak panggil untuk apa? Bagi tahu kepada kita apa yang Allah ni, apa yang Allah nak bagi tahu, apa yang tidak boleh dilakukan di atas muka bumi ni, sebagai hukum kepada kita, had kepada kita untuk kita tinggalkan dia. Untuk kita tinggalkan perkara demikian. Wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebut, la ta'kulur riba. Janganlah. La. Allah sebut jangan. La ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba, jangan makan riba. Kemudian setelah daripada ayat itu disebut wattaqullah. Ini ayat, kebanyakan ayat bila Allah sebut, dia akan sebut di belakang dia. Allah sebut ancaman, Allah sebut belakang dia. Allah sebut depan dia, Allah sebut belakang dia. Tak? Kalau kita tengok ayat tentang puasa, Allah perintah kita suruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di belakang Allah sebut supaya moga-moga kamu ni menjadi orang yang bertakwa. Nilai orang yang puasa ni supaya apa? Kamu menjadi orang yang bertakwa. Dengan maksud bila takwa, selamat kita daripada apa? Daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dah ada tunggu orang di neraka dan syurga ni, tunggu je orang. Diceritakan di dalam kitab apa orang panggil, kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab tersebut dia sebut tentang hukum iman. Dia menyebut tentang percaya kepada, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada kitab. Dia perincikan dalam kitab tersebut dia menyebut tentang neraka. Neraka ni Allah Subhanahu wa taala dah cipta siap-siap. Ada dah neraka ni. Ada dah neraka. Lalu neraka ni kerja dia apa sekarang ni? Dia tunggu bahan bakaran dia. Apa benda bahan bakaran api neraka? Batu-batu dan manusia. Itu bahan bakaran api neraka. Batu-batu ni apa benda? Berhala-berhala akan menjadi bahan bakaran api neraka. Kita tengok ayat tadi bagi tahu kepada kita, setelah Allah perintah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya apa? Moga-moga kamu ni menjadi orang yang bertakwa. Ini ayat Al-Quran. Kalau kita tengok konsep yang Allah sebut dalam Quran ni, konsep-konsep ayat dia akan bagi tahu kepada kita, buat macam ni dapat macam ni, buat macam ni ada berita gembira untuk engkau. Ini ayat. Begitulah kita nak nasihat orang. Tak? Kalau orang dia kerja kerajaan, dia dihantar untuk kursus, contoh bagi bos-bos pangkat-pangkat tinggi ni, dia akan diajar macam mana kita nak menjadi seorang yang leader. Tak? Bukan sekadar menjadi bos, tunjuk, bukan. Menjadi pimpinan. Macam mana bila dalam mesyuarat, macam mana cara dia supaya tidak timbul terasa hati,
Macam mana? Dalam ayat Al-Quran ni Allah ajar kita, kalau kita baca betul-betul, perinci betul-betul, macam mana bentuk konsep yang Allah sebut kepada kita dalam Quran. Sebab tu kita suka baca Quran. Allah sebut, kita baca makna dia, baca terjemahan dia, baca huraian dia, rupa-rupanya comel. Comel apa yang disebut dalam Quran. Kalau puasa tadi dia sebut, semoga-moga kamu ni menjadi orang yang bertakwa. Kalau jadi orang bertakwa, molek kita puasa. Sebab apa? Orang yang bertakwa lah dapat syurga. Dalam ayat ni dia sebut, ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil orang yang beriman. Mesti kita kena jadi orang yang beriman, baru termasuk dalam golongan ini. Kalau kita menjadi orang yang kufur, tak masuk. Orang yang fasik, tak masuk. Orang yang beriman, bukan sekadar mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia percaya dan yakin bahawa segala rezeki adalah diberi dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni zaman kita ni diuji dengan inflasi. Tak? Saya tengok tadi bekas Menteri Keuangan sebut dalam berita lah, wallahu alam tu tuan nak ambil pandangan tuan-tuan macam mana ikut anda. Tetapi apa yang disebut dalam berita tu, dia kata Tengku Razali, tak? Bekas Menteri Keuangan, saya tak ingat tahun bila, dia sebut ringgit Malaysia ni akan menjadi RM5 lebih di hujung tahun nanti. RM5 lebih di hujung tahun nanti. Dengan apa? Dengan USD. 1 USD RM5. Dahsyat. Orang yang belajar luar negara memang sangat terasa lah. Kita pergi beli sini, tak balik dengan barang, tak balik dengan duit juga. Orang yang duduk study luar, kerja kat luar, yang pendapatan tinggi okey, tapi yang duduk rendah-rendah ni, belajar orang susah-susah ni, hak kadar mak ayah kerja rendah-rendah, pendapatan rendah-rendah kapur ni, memang berganda-ganda kena hantar duit. Sebab apa? Inflasi duit. Ini hukum alam. Tak? Hukum alam. Lalu apa yang terkesan kepada kita, kita akan terasa apa yang akan berlaku sedikit sebanyak diuji. Diuji dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak berhadapan dengan ujian tadi? Tu maksud dia. Maksud dia, kita nak berhadapan dengan ujian-ujian yang Allah akan uji kita. Adakah kita kena buat pinjaman konsep riba sebab menguntungkan kita? Tuan-tuan, sebab apa barak mengamalkan riba? Sebab riba ni menguntungkan, tetapi tidak ada barakah, sebab ada penindasan. Ada? Itu konsep riba. Tuan-tuan bayar pinjam bank, lalu akan ada interest. Yang akan terasa pihak yang meminjam, dia akan menguntungkan satu pihak sahaja. Tapi kita tengok dak kau pinjam sebab boleh guna duit. Minjam sebab boleh guna duit. Kita tak tengok kesan daripada guna duit tersebut. Allah bagi tahu kepada kita, la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Janganlah kamu makan atau mengambil dengan berlipat ganda. Berlipat ganda, ambil banyak. Ni konsep riba. Mula-mula bunga, lepas tu pasu bunga, lepas tu pokok, lepas tu baja dia. Ini adalah konsep jahiliyah dan konsep apa yang dipakai oleh kita hari ni. Kita pakai benda ni hari ni, dunia hari ni. Pendidikan, pentadbiran, undang-undang, apa lagi, perbankan. Dunia hari ini menggunakan konsep tersebut. Apa yang disebut dalam Al-Quran, kita perlu ada dalam satu benda dalam hati kita, iaitu niat untuk mengubah keadaan. Kena ada. Sebab apa? Ini adalah kemungkaran. Nabi sebut, apabila kamu melihat kemungkaran berlaku, maka perlu kita cegah dengan tangan kita. Tak mampu dengan apa?
Tak mampu dengan tangan? Mulut. Tak mampu dengan mulut, dengan hati. Maknanya apa? Kita perlu ada satu sifat, iaitu sifat benci kepada perkara demikian. Allah panggil ni supaya kita memerangi perkara demikian. Balik semula kepada inflasi tadi. Tekanan rumah tangga akan berlaku. Tekanan rumah tangga akan berlaku. Kita tengok hari tu berlaku PKP. Banyak rumah tangga yang berlaku tergugat. Bahkan berlaku perceraian, peningkatan perceraian. Akhir jalan bawa haluan diri sendiri. Contoh, itulah jalan yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah yang kita berhadapan hari ini. Tuan-tuan, hari ini anak-anak muda termasuk saya sendiri perlu bersedia dengan perkara yang akan berlaku lebih dahsyat lagi. Apabila inflasi berlaku, lalu berlakulah masuknya barang dengan nilai yang mahal sampai ke kampung-kampung halaman ni dengan barang yang dengan nilai yang mahal. Pendapatan tak bertambah. Ada pendapatan tak bertambah. Anak bertambah. Minyak semakin mahal. Apa orang panggil? Makanan harian semakin mahal. Hari ni kalau nak pergi makan kedai 5 ya ataupun 10 ya. Jangan bawa saya. Donat silap-silap boleh sekerak je. Tak? Silap-silap boleh sekerak je. Saya anak saya ni sekolah, pagi-pagi nak pergi nak pergi kedai dulu. Kalau pergi sekolah lalu dia ngamuk. Tak? Nak beli jiwa ni kita kena pergi kedai. Bukan nak mahal pun, nak kepuk, nak donat gitu je. Tetapi apa yang berlaku hari ini terlalu drastik. Inflasi berlaku. Apa yang kita perlu ada, kita perlu bersedia dengan tekanan ini supaya kita selamat daripada kehancuran rumah tangga terutamanya. Kehancuran rumah tangga. Dan kita perlu bersedia daripada ambil perkara-perkara yang tidak patut yang kita ambil. Mana? Dekatkan ilmu kita dengan majlis ilmu. Hari ni khutbah hari ni menyebut tentang dekatkan kita dengan majlis ilmu. Betul tak? Sebab apa penting kepada majlis ilmu? Majlis ilmu lah yang membentuk kita sebagai manusia yang baik, yang selamat, yang tidak berlaku renjatan apabila berlaku perkara-perkara yang mungkin kita tak terfikir akan berlaku. Macam hari ni. Hari ni. Waktu jana kosong berapa? RM1.50. Telur RM2.50. Makan seorang. Kalau mari sekereta. Jadi perlu bersedia dari segi keuangan, perlu bersedia dari segi mental untuk kita selamat apa yang akan berlaku terus menerus. Dan ini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kebijakan yang ada dengan kita. Jangan pula kita kumpul-kumpul, mari kita buat bank, di bank untuk kita pinjam, kita buat bank, kita kumpulkan apa orang panggil orang-orang yang nak join saham dengan kita, kemudian kita buat pinjaman dan konsepnya konsep riba. Sebab apa? Konsep riba cepat kita kaya. Ada tak orang buat? Ada orang buat. Sebab tu Al-Quran tak masukkan apa yang disebut dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu. Quran tak masuk. Keluar nama bank-bank yang baru. Bank-bank yang baru muncul dan konsep dia bukan konsep syariah tetapi konsep riba. Kita tengok molek ni, kita tengok molek apa orang panggil rendah tu, apa orang panggil pinjaman ni, dia panggil apa interest. Interest dia rendah. Kita masuk ambil. Tapi kita tak tahu kesan-kesan selepas itu. Jangan buat konsep ini. Kalau boleh kitalah yang menghapuskan konsep demikian. Dalam ayat ni Allah sebut la'allakum tattaqun. Ayat ni Allah sebut wattaqullaha la'allakum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Ini ayat yang Allah sebut. Allah sebut direct dah ni. Allah kata dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah.
Tak? Kemudian Allah sebut sikit lagi dalam akhir ayat ini apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu ni, dan kalangan kamu semua ni menjadi orang yang berjaya. Apa benda maksud dia? Orang yang tak mengamalkan konsep riba ini, dia adalah orang yang berjaya. Ini perlu kita faham. Dok, hari ni sebab apa bank-bank banyak berjaya? Tuan-tuan, tengok tak apa yang berlaku di luar negara. Salah satu bank besar di China berlaku bankrupt. Orang yang pendeposit itu pergi kepada bank, dan bank tak boleh buat apa. Bekas Perdana Menteri Jepun ke apa, Korea ke apa, kena tembak. Negara apa dekat dengan kita, rumah Perdana Menteri dia, Presiden dia diserang. Atas sebab apa? Sebab yang berlaku hari ini, sistem yang diamalkan dah jatuh. Kesan dia bila? Allah dah tunjuk. Kita tengok ideologi yang dibawa, kapitalis, komunis, sosialis. Allah tunjuk kehancuran. Sebab apa saya sebut ni? Sebab inilah Al-Quran sebagai rujukan dan panduan hidup kita yang tidak akan rosak sampai bila-bila. Ni sebenarnya. Tetapi kita pandang, nampak tak bank besar-besar berjaya tu? Tuan-tuan, tengok orang-orang bawah ni, nak mati nak hidup kerja untuk bayar hutang. Nak mati nak hidup bayar hutang. Sebab apa? Sebab ada bunga-bunga. Contoh saya kata, bila habis 2023 baru habis, tak masuk tahun bunga lagi. 3 tahun ataupun 5 tahun lagi. Ada. Kalau lagi banyak tangguh, lagi banyak lagi tahun yang akan perlu dibayar. Inilah apa orang panggil kekurangan dan kelemahan yang ada dalam riba. Saya baru baca ayat ni, saya teras sedikit sebanyak kekurangan, kehancuran, dan apakah konsep ayat yang Allah bawa kepada kita. Kita tengok ayat yang saya selalu baca dalam semayang. Saya baca ayat ni sebab apa? Sebab ayat ni memotivasikan saya. Memotivasikan. Apa benda motivasi? Ayat ni menyebut kepada kita dalam juzuk 2. Sebelum kita masuk kepada makhraj 2 tu, dia ada atas tu. Ayat dia berbunyi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah ni akan uji kita dengan rasa takut. Allah uji tak kita dengan rasa takut? Kita rasa takut. Harga minyak tak jumpa cari ni, minyak plastik tak jumpa cari. Jumpa boleh 3 je, tak boleh lebih. Tuan-tuan, saya nak khabar ni, nak beli banyak pergi Thailand. Pergi Thailand. Pergi Thailand ada banyak made in Malaysia, keluaran Malaysia. Di Thailand banyak, dan murah je, RM2.50. Dah dia borong ni balik guna kapung. Tak? Ni ujian kita. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Allah uji rasa takut kepada kita. Wal ju', kita rasa macam lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan dari segi harta. Lapar ni maksudnya apa? Allah uji dari segi makan kita tak cukup. Kita nak bagi kanak isteri kita tak cukup macam biasa. Kena catu orang kata. Daging rebang baru ni sedang oleh orang banyak, catu untuk setahun. Dia kena jaga. Sebab apa? Sebab inilah cara untuk kita menyelamatkan kita daripada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir kufrun. Nabi sebut orang yang fakir ni dekat dengan kufur. Sebab apa? Tengok, kalau kita pergi tanya, sebab apa kerja jadi apa panggil JRO ni, jadi pelayang ni? Saya tak ada suami, saya tak ada kerja, saya terpaksa buat macam ni nak tanggung anak. Apa benda? Kufur dekat dengan fakir ni. Apa panggil apa? Fakir dekat dengan kufur. Nabi sebut benda ni, kita kena jaga. Dia sebut dalam ayat tadi, minal amwal, dengan kekurangan harta, kebun tak jadi,
kedai jual tak jadi. Kurang dulu orang beli banyak, lah ni kurang. Contoh, Cloud dulu banyak boleh muka, sekarang kurang. Kekurangan harta benda. Lalu Allah sebut di belakang dia, saya nak ambil belakang ni. Dalam ayat-ayat yang Allah sebut, tuan-tuan balik baca ayat Quran. Baca tengok depan dia apa, dan satu ayat tengah apa, belakang apa. Lalu Allah sebut di belakang dia, wabashiril mu'minin, bagi tahu berita gembira kepada orang mukmin. Wabashiril mu'minin, bagi tahu berita gembira kepada orang mukmin. Orang yang mana mukmin? Orang yang beriman kepada Allah, yakin rezeki diatur oleh Allah. Sebab apa saya sebut? Hari ni orang nak cari populariti, nak cari duit, sanggup menggadaikan Islam, sanggup gadaikan iman yang ada dalam diri dia, sanggup melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia ni dijadikan dalam golongan ahli neraka yang disebut dalam Al-Quran, iaitu bahan-bahan bakarannya daripada manusia dan batu-batu, iaitu berhala. Orang sanggup buat sebab apa? Untuk dapat duit, untuk hidup mewah. Hari ini berlaku. Lalu Nabi sebut, Nabi SAW telah bersabda mafhumnya, pada malam Mi'raj, malam Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan. Aku telah mendengar satu suara daripada atas, bunyinya seperti guruh. Tiba-tiba aku melihat kepadanya, dan aku dapati beberapa orang lelaki yang besar, perutnya seperti rumah, dan dalamnya ada beberapa ekor ular dan kala. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut ni, macam mana kita nak supaya hati kita ni terasa deep orang kata tak, dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis tentang azab. Kita kena rasa kehidupan di hari akhirat ini, kehidupan di yaumul mahsyar, kita akan hidup macam hari ni. Kita mati pakaian apa? Kita akan dibangkit dengan pakaian tersebut. Ada. Dan waktu berada di padang mahsyar, Allah kumpulkan tu bergantung kepada amalan masing-masing, bergantung kepada rahmat Allah masing-masing, rahmat Allah kepada si fulan bin si fulan masing-masing. Allah nak pelihara orang ni macam mana? Allah pelihara dia dengan pakaian. Dan Nabi sebut waktu itu, Nabi cerita kepada Siti Aisyah, waktu itu orang tidak ada satu helai pakaian pun, tidak ada selipar pun, tidak pakai lapik kasut, tak ada. Hari ni kita pakai kasut G500 contoh. Kasut berapa ya, kasut comel ada. Macam ni wahai puji orang. Comel kasut ye berapa ya? 500. Pandai ye. Hoi, khabar pandai je 500. Ada. Panggil. Tetapi waktu mana di padang mahsyar, Nabi sebut tidak ada sehelai pakaian pun. Waktu tu kita tengok, boleh tak tengok body orang? Tak ada dah. Bukan pada mahsyar, waktu sakaratul maut, waktu tu pun kita sibuk dah. Terbeliak mata, biji mata kita ni melihat apa yang Allah hantarkan kepada kita. Allah gambarkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Waktu mana? Sakaratul maut. Ini Nabi cerita waktu Nabi Mi'raj. Allah Mi'rajkan Nabi ini. Tiba-tiba aku melihat kepadanya, dan aku dapati beberapa orang lelaki yang besar perutnya seperti rumah, dan dalamnya ada beberapa ekor ular dan kala. Saya ramai, saya jumpa pegawai-pegawai bank, ada pegawai bank yang berhenti kerja. Sebab apa? Sebab kes ni lah, dia takut dia ada saham, berhenti. Bukan cerita dongeng, dan ni ada realiti. Sebab apa? Allah akan beri kepada seseorang iman. Allah pilih siapa aku nak uwi ada, siapa aku nak uwi hidayah ni kepada dia. Sebab tu kita semayang ni, kita baca Fatihah dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta
pertolongan, bimbingan daripada Allah kita minta. Bukan kita mari ni sebab hebat kita, bukan. Bukan kita ni nampak comel, nampak smart, nampak handsome, nampak segak ni, bukan sebab kita kemah dah. Allah pelihara daripada kita, Allah papa dosa-dosa yang ada pada kita. Allah pelihara. Andai dosa ni dipaparkan oleh Allah sebagai busuknya sampah, tak ada orang nak duduk tepi kita, tak ada. Tak. Maka kata Nabi, maka aku pun bertanya kepada Jibril. Nabi tanya Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Nabi tanya Jibril. Lalu Jibril menjawab, mereka itulah orang yang memakan riba. Dalam kitab ni sebut, Tanbihul Ghafilin, dia sebut kepada kita gambaran bagi orang yang makan riba, disediakan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran dia macam mana? Akan berlaku seperti hidupnya kita hari ini, tidak ada mati dan tidak ada hidup. Waktu di padang mahsyar, setelah habisnya manusia ni dihisap, lalu datanglah satu makhluk, digambarkan dalam hadis seekor kambing warna hitam, makhluk yang warna hitam. Lalu Allah mematikan dia. Apa benda itu? Itu adalah kematian. Apabila kematian itu dimatikan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, lalu bergembiralah terus menerus ahli syurga. Apabila dimatikan kambing tersebut, makhluk hitam tadi tersebut, lalu bermulalah kedahsyatan yang kekal bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Sebab apa? Sebab tidak ada kehidupan lagi setelah dimatikan kematian tadi. Tak ada dah. Tak ada dah. Bermakna apa? Tak boleh dah kita nak ulang balik untuk kita, baru kita nak sedar, baru kita nak insaf di atas segala perkara yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ni. Tak ada dah. Saya sebut ni benda simple-simple je sebenarnya, tetapi kemampuan kita meyakini dengan apa yang disebut dalam Al-Quran bergantung kepada iman kita seseorang, bergantung kepada iman diri seseorang. Siapa yang mari bagi tahu kepada kita, kita mendengarnya, itu bergantung kepada iman yang ada dalam kita. Iman kita kepada Al-Quran, iman kita kepada keyakinan syurga, keyakinan kita kepada neraka, lembah-lembah neraka yang Allah sediakan untuk ahli neraka, kekal khalidina fiha abada, kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Dah kita boleh tubik juga, tuan-tuan, sakit duduk dalam neraka, tak mampu kita. Inflasi pun kita rasa macam azab dah. Minyak tak ada macam azab dah. Cari minyak plastik hok 2 riyal setengah jadi 3 riyal. Jumpa minyak botol kecil 7 riyal sebotol. Tak ada dak goreng ah, beli juga 7 riyal pun. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi iktibar kepada kita dan kita dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan kita dapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.